Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Tajuddin dan saya akan mulakan satu siri, 4 siri sama-sama membina Malaysia. Dan bahagian pertamanya adalah bagaimana kita mengenal dan menolak apa yang dikatakan politik jahat. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, semua kita perlu berpolitik kerana kita adalah rakyat Malaysia. Jadi sebagai rakyat Malaysia, politik itu maksudnya adalah kita hendakkan mempengaruhi rakan-rakan kita, saudara mara kita untuk berfikir secara kita. Jadi kalau kita suka satu parti sebab prinsip dan juga moral ataupun keupayaan setiap wakil rakyatnya, maka kita pun berpolitik untuk mengajak orang lain bersama-sama dengan kita mengundi parti dan juga wakil demikian. Itu makna dia politik. Politik bukan jahat ataupun politik bukannya baik. Politik itu cuma kita macam mana mempengaruhi orang-orang lain untuk sama-sama dengan kita. Baik. Tapi pada hari ini saya nak cakap tentang apa yang saya sebutkan sebagai politik jahat. Walaupun saya kata politik tak ada baik atau tak ada jahat, tetapi jelas di dalam 2 pilihan raya yang lepas ada politik yang bersifat jahat. Jadi yang pertamanya, kalau kita lihat ada 4 aspek politik jahat ini yang harus kita kenal. Dan kalau kita kenal, saya minta tuan-tuan dan puan-puan fikir semula untuk menyokong parti ataupun individu-individu yang membuat perkataan ataupun membuat ucapan yang mempunyai aspek-aspek yang saya katakan sebagai politik yang jahat. Jadi aspek pertama adalah politik yang menghina rakyat Malaysia lain sebagai pendatang. Jadi kita pernah dengar ahli-ahli politik yang suka sangat menggunakan perkataan pendatang. Bagi saya, tuan-tuan, orang yang mengguna perkataan pendatang ni, dia sendiri pun pendatang. Saya pun pendatang. Tuan-tuan dan puan-puan pun pendatang. Jangan cuba ingat kata kita ni orang-orang original. Kalau kita belajar, kita jumpa satu rangka umur 10,000 tahun yang tertua di dalam Asia Tenggara rasanya, iaitu The Perak Man. Ni orang mana ni? Dia pendatang ke ataupun orang asli dan sebagainya. Kita juga ada orang asli, sebab tu kita namakan orang asli. Tuan-tuan, nama Melayu, nama macam-macam, tetapi tak ada orang panggil orang asli. Saya sendiri datang daripada Patani 100 tahun yang lalu. Saudara mara dan saudara mara isteri saya dari Minangkabau. Jadi ada ahli politik yang kononnya Melayu, tetapi dia pun datang daripada India. Tak ada masalah. Abdullah Munshi pun saudara mara dia bukan daripada tanah Melayu. Jadi di sini kita lihat bahawa semua kita pendatang. Jadi kalau ada seorang politik, ahli politik yang guna perkataan ni, bagi saya dia adalah ahli politik yang politik jahat. Jadi tuan-tuan mungkin suka orang macam ni, sebab tuan-tuan anggap bahawa tuan-tuan lah orang yang kononnya asli. Tapi tuan-tuan baik-baik fikir sendiri. Bagi saya adalah berdosa kalau kita menghina seorang lain tu sebagai pendatang, walhal dia lahir di negara ini. Siapa-siapa yang lahir di negara ini tidak layaklah kita panggil dia pendatang. Tanah tumpahnya darahku, dalam lagu negaraku. Cuba fikir sebelum kita mengatakan atau bersetuju dengan ahli politik sedemikian. Politik jahat yang kedua adalah politik yang mengguna agama untuk mengatakan orang lain ini seperti binatang. Tergamak saya lihat, saya dengar seorang ahli agamawan yang bergelar Tok Guru berkata bahawa orang-orang bukan Islam ni sebagai macam binatang, tak ada maruah.
Dia pun pernah berkata, lebih baik parti kita menggembala lembu-lembu UMNO daripada menggembala babi-babi di AP. Saya sebagai seorang Islam, sebagai seorang rakyat Malaysia, saya tidak boleh terima siapa-siapa pun yang berkata demikian. Baik nama dia Perdana Menteri, baik nama dia Tok Guru, baik nama dia Mufti, baik nama dia Profesor, saya tidak akan hormat orang sedemikian. Dan kalau tuan-tuan belajar membaca buku Bimbingan Mukminin daripada Ihya Ulumuddin, maka kita tidak boleh menghina orang sebegitu. Nabi dah ajar, kita tak boleh panggil orang dengan nama-nama yang dia tak suka. Rasulullah memanggil nama Abu Hurairah bapa kucing. Itu sebagai satu berseloroh, dan Abu Hurairah sendiri pun suka digelar sedemikian. Seperti juga Rasulullah menamakan Ali ibn Abi Talib, wahai Abu Turab, bapa kepada Habuk, sebab masa tu dia tengah tidur di masjid dan penuh dengan habuk-habuk pasir. Jadi di sini kita lihat bahawa kita perlu faham agama kita sendiri. Agama kita melarang sekeras-kerasnya. Tuan-tuan bacalah sunnah Nabi, dan janganlah banyak sangat dengar ustaz dekat masjid ni, dan juga mana-mana golongan agama yang jadi ahli politik yang menghina orang lain dengan menggunakan kata binatang. Ada juga yang memberi satu alasan bahawa dalam Quran Tuhan pun menggelarkan manusia sebagai binatang. Tuan-tuan, di dalam Quran itu semua adalah perkataan Allah. Allah ciptakan kita. Allah tu dia nak kata kita apa-apa itu dia punya hal lah. Itu dia yang ciptakan kita. Jadi Allah tu tidak kurang ajar, tidak beradab, tidak apa. Itu semua, itu Allah. Tapi takkan kita nak menyamakan diri dengan Allah. Takkan kita nak mengangkat diri kita macam Allah sehingga menghinakan orang lain dengan perkataan binatang. Jadi ini bagi saya adalah politik yang cukup jahat. Patut ditolak parti, patut ditolak individu. Dan kalau tuan-tuan bersetuju atau suka menyokong orang-orang macam ini, tuan-tuan harus membuat penilaian terlebih dahulu. Banyak bertanya kepada orang-orang yang baik-baik, yang mempunyai asas agama yang baik. Boleh tak Ustaz kita panggil orang binatang? Tak payah nak tanya ustaz pun, kita tanya diri sendirilah. Kalau kita marah sangat dengan anak kita, dia tak pandai buat belajar, kau ni lembu lah. Sanggup ke tak sanggup tuan-tuan? Atau suka tak kalau bos kita panggil kita, engkau ni macam kerbau lah, lambat macam tu dah. Dan dia bukan menyeloroh, dia menghina. Saya pernah lah menjadi ahli polis kadet, dan saya punya drill instructor selalu, apa ni teruk macam lembu. Itu lain, itu disiplin yang cara lain. Ini kita, dia cuba nak mendisiplinkan kita dengan satu cara. Itu saya pun tak ambil hati. Kita semua gelak je kadang-kadang tu, sebab semua pun kena. Lepas tu kita berbaik-baiklah dengan drill instructor. Dia sayang kita, kita sayang dia. Itu tak ada isu, sebab kita tak kisah. Jadi dalam Islam, kalau orang tu tak kisah, tak apa. Jadi kita fikir sendirilah. Orang bila disebut sebagai babi, sebagai lembu, mereka ni kisah ke tak kisah? Sudah tentu mereka kisah. Jadi berdosalah kita kalau kita tak dapat kebenaran orang itu panggil diri dia babi dan lembu. Kemudian kita tengok juga politik jahat yang mengatakan bahawa orang-orang yang tidak seagama dengan kita adalah orang-orang semuanya bermaruah rendah. Asal dia bukan Islam, maruah dia tak bagus. Tuan-tuan, kalau kita tengok, ada ramai di dalam dunia ni orang yang kita nampak baik-baik. Orang kaya yang bagi derma, doktor-doktor yang bukan Islam, yang bekerja tanpa yuran, profesional untuk membantu manusia. Banyak orang-orang yang baik-baik belaka.
Malahan saya cukup terharu apabila akhbar seperti Free Malaysia Today apabila memberi cerita tentang, contohnya baru-baru ini, olahragawan ataupun ahli atlet yang sakit, yang tak ada duit ataupun bekerja pun dengan cara gaji rendah, terus dalam 24 jam rakyat Malaysia memberi sehingga RM60,000, tak sampai 24 jam. Jadi ini semua orang baik-baik, dan kita pun tidak ada hak mengatakan orang-orang ni maruah rendah ke dan sebagainya, sebab kita tidak tahu cerita yang sepenuh. Jadi yang tahunya adalah Allah. Jadi janganlah kita beranggap kita ni baik sangat. Jadi kalau kita nampak bahawa ada seorang tok guru atau ustaz yang kata ini orang-orang yang minum arak, yang pergi konsert ni semua ni maruah dia teruk-teruk, kita biasa dengar kan. Kenal ke ustaz ni kepada orang-orang yang pergi situ? Memang betul dia orang pergi konsert, memang betul mereka minum arak, tapi takkah mereka ni menjaga ibu bapa mereka? Tidakkah mereka ni membantu, memberi wang, kadang-kadang tu dengan NGO dan sebagainya? Pernahkah kita fikir macam tu? Kita tahu, oh dia ni minum arak, oh dia tak pakai tudung, oh dia pakai baju ketat. Menghukum orang sedemikian, mengatakan bahawa mereka ni mempunyai maruah yang rendah, susahlah. Ya? Kita pun kalau kita ada anak-anak kita yang mungkin berpakaian macam kita tak berapa suka, tetapi akhir-akhirnya pula kita tengok dia lah yang paling banyak membantu kita. Jadi ini bukanlah nak mengiyakan pakaian yang tidak secocok dengan Islam, tetapi kita jangan menghukum. Biar Allah sajalah yang menghukum. Kita menganggap baik selagi orang tu buat benda baik dengan kita. Jadi kita anggap baik. Ini tidak. Orang tu beranggap baik dengan kita, buat bagi kita macam-macam bantuan. Dia ni bukan orang Islam, dia ni minum arak, jadi ni bermaruah rendah. Saya tak setuju pemikiran sedemikian, dan saya rasa tuan-tuan kena semak dalam agama. Bolehkah kita menuduh orang sedemikian? Akhir sekali adalah politik yang menghina rakyat yang bukan sekaum, bukan seagama sebagai musuh. Jadi ada satu parti tu apabila berkempen mengatakan bahawa kita kena pertahankan Islam daripada orang-orang bukan Islam sebab mereka ini musuh kita, menggunakan perkataan musuh kepada warga negara. Kalau kita teliti pemikiran Siddiq Fazil, dia kata kita tak boleh gunakan lagi perkataan kafir harbi kepada orang-orang yang bukan Islam, sebab mereka ini adalah warga negara Malaysia. Mereka ini keluarga kita. Keluarga apa? Keluarga Malaysia. Kenapa Perdana Menteri Ismail Sabri menggunakan istilah keluarga Malaysia dan beranggapan bahawa kita semua perlu hidup bersaudara untuk saling bantu-membantu dan angkat-mengangkat bersama sendiri. Jadi kita boleh membina Malaysia baru dengan kita kenal politik jahat. Inilah, tak kira parti mana tuan-tuan. Kalau saya dengar seorang ahli parlimen ataupun wakil rakyat yang nak bertanding, calon dan sebagainya, dia sebut rakyat ni macam beruk, saya dah memang tak minat dengan orang tu. Ada ahli politik yang sekarang keluar sekejap. Jadi dia pun menggunakan perkataan sedemikian. Ada juga ahli politik yang mengatakan orang Cina ni seperti babi, ataupun yang orang-orang lain tu seperti lembu dan sebagainya. Jadi ini adalah politik-politik yang cukup jahat dan tidak sepatutnya kita sokong. Jadi marilah kita menjadi rakyat dan orang Muslim yang baik untuk kita sama-sama tidak berdosa dan juga membina negara Malaysia hidup bermuafakat antara satu sama lain, pelbagai kaum, pelbagai agama hidup dengan aman dan tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk membina negara kita. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.